Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, seterusnya hadirin kaum mukminin, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita menyambung majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ataupun ringkasan ini di dalam bahasa Arabnya disebut sebagai mukhtasar. Mukhtasar ni apa yang diringkaskan dan apa yang disingkatkan. Daripada kitab yang ditulis oleh Syamsuddin Ibnul Qayyim rahimahullah yang berjudul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini, hadirin dan hadirat yang saya kasihi, kita akan sambung satu subtopik yang baharu. Masih lagi berbaki berkenaan dengan petunjuk Nabi berkaitan dengan salat, dan disebutkan di dalam kitab kita ini, wa amma ad-du'a'u ba'da as-salami minas salah mustaqbil al-qiblah awil ma'mumin falam yakun zalika min hadihi sallallahu alaihi wasallam aslan. Di sini penulis nak menjelaskan tentang satu perbuatan yang masyhur dengan masyarakat kita, iaitu berdoa selepas salam. Pada kuliah yang lepas kita menceritakan bahawasanya antara tempat yang kita katakan ada 7 tempat yang Nabi berdoa di dalam salat, antaranya adalah sebelum salam ke selepas salam. Kita kata sebelum salam. Maknanya selepas tasyahud akhir, sebelum salam, kita ceritakan ada 7 tempat di dalam salat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada tempat-tempat tersebut. Jadi di dalam kitab ni ada satu yang cuba disampaikan, iaitu berdoa selepas salam. Dan berdoa selepas salam ni, nama lain dia adalah berdoa selepas salat. Kerana salat ni tamat apabila kita memberi salam yang pertama. Betul tak? Jadi apabila kita selesai memberi salam, maknanya salat kita telah tamat dan salat kita telah selesai. Jadi apabila berdoa selepas salam, ia merujuk kepada doa selepas salat. Lalu dikatakan bahawasanya perbuatan berdoa selepas salam selesai daripada salat sambil menghadap kiblat, satu, ataupun menghadap ke arah makmum. Begitu. Dia ada 2 situasi. Sama ada kita berdoa selepas salat itu menghadap ke arah kiblat ataupun menghadap ke arah makmum. Maknanya boleh jadi imam selesai salat, dia berpaling ke belakang menghadap ke arah makmum instead of dia menghadap ke arah kiblat.
Jadi bila dia beralih ke belakang menghadap ke arah makmum, dia pun tadah tangan berdoa kepada Allah. Maka kata penulis kitab, falam yakun zalika min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan sebegini tidak termasuk dalam kategori petunjuk Nabi. Dia kata begitu. Tidak termasuk dalam kategori petunjuk Nabi aslan, secara asalnya. Dan wala ruwiya anhu bi isnadin sahihin wala hasan, dan tidak diriwayat pun berkenaan dengan perbuatan tersebut, iaitu berdoa selepas salam ni, tak ada suatu riwayat pun yang sahih ataupun hasan daripada Nabi yang menunjuk Nabi buat perkara begitu. Wa ammatul ad'iyah al-muta'alliqah bis-salah innama fa'alaha fiha wa amara biha fiha. Semua doa-doa yang berkaitan dengan salat hanyalah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, bukan di luar salat. Itu maksudnya. Dan baginda suruh kita berdoa dengan doa-doa yang terkait dengan salat fiha, iaitu di dalam salat, bukan di luar salat. Cuma ada disebutkan di sini, hadirin dan hadirat, illa annaha huna nuktatun latifah. Cuma ada satu noktah yang penting. Ada satu noktah yang penting. Apa dia? Wa huwa, iaitu annal musalliya idza faragha min salatihi, seseorang yang salat apabila dia telah selesai daripada melaksanakan salatnya, wa zakarallah, dan dia pun berzikrullah selepas salat, dengan zikir-zikir selepas salat, wa hallalahu, dia bertahlil selepas salat, wa sabbahahu, dia bertasbih selepas salat, wa hamidahu wa kabbarahu bil adhkaril masyru'ati aqibas salah, dia bertahmid kepada Allah, bertakbir kepada Allah dengan zikir-zikir yang disyariatkan untuk dibaca selepas salat. Ustuhibba lahu ay yusalliya 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da zalik. Maka dianjurkan untuk dirinya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada itu. Dan selepas dia berselawat, kata penulis kitab, wa yad'u bima sya', dan dia pun berdoa dengan apa sahaja hajat yang dia kehendaki. Kita kan selepas daripada salat, kita ada apa yang disebut sebagai zikir-zikir selepas salat. Dan zikir-zikir selepas salat ini, kita katakan hadirin dan hadirat, dia mengandungi tasbih dengan sebutan subhanallah itu. Dan dia mengandungi takbir dengan sebutan Allahu Akbar. Dan dia mengandungi tahmid dengan sebutan alhamdulillah. Dan ia mengandungi tahlil dengan sebutan la ilaha illallah. Jadi ini antara zikir-zikir yang disyariatkan selepas salat. Kemudian setelah kita berzikir dengan zikir-zikir ini, kita pun dituntut, dalam arti kata disunatkan. Disunatkan untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selepas kita selawat itulah kita susuli selawat dengan doa kepada Allah. Dengan doa kepada Allah. Jadi orang yang ini, dia berdoa selepas salat ke atau dia berdoa selepas dia zikir-zikir selepas salat? Yang mana satu? Sebenarnya yang kedua. Maknanya bukan dia berdoa tu disebabkan dia selesai daripada salat. Tapi dia berdoa tu sebab dia telah berzikir dengan zikir selepas salat. Dan kita ini apabila kita telah berzikir dengan zikir selepas salat, kita disunatkan untuk berdoa. Begitu. Lalu dikatakan di sini, wa yakunu du'auhu aqiba hadhihi al-ibadati as-saniyah. Doa dia ini adalah sesudah daripada ibadat yang kedua. Apa ibadat yang kedua? Iaitu zikir selepas salat. Jadi doa dia adalah selepas zikir sesudah salat. La likaunihi duburus salah, bukan kerana doa tersebut dilakukan disebabkan selepas salat, tidak.
فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقب ذلك. Kerana semua yang berzikir kepada Allah, iaitu setiap individu yang berzikir kepada Allah, bertahmid kepadanya dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia disunatkan untuk berdoa selepas daripada itu. Dia disunatkan untuk berdoa selepas daripada itu, kama fi hadis Fadalah ibn Ubaid, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Fadalah bin Ubaid. Fadalah bin Ubaid. Apa dia kata? Dia kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bihamdillahi was-sana'i alaihi." Apabila salah seorang kamu itu berdoa, hendaklah dia memulakan doanya dengan memuji Allah, summa liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian hendaklah dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa liyad'u ba'du ma sya'. Kemudian selepas dia puji Allah, selepas dia selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ni dianjurkan untuk apa? Berdoa dengan apa sahaja hajat yang dia inginkan. Begitu. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi itulah yang cuba disampaikan oleh penulis kitab kita ini. Cumanya hadirin sidang jemaah, adakah menjadi kesalahan kalau seseorang itu selepas dia bersalat, dia nak berdoa? Kita kata tidak menjadi kesalahan. Cuma adakah menjadi satu tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas mayang je tak dah tangan berdoa? Yang ni yang dimaksudkan tidak ada riwayat tu. Ataupun berlakunya doa secara beramai-ramai, begitu. Yang tu pun tidak ada riwayat yang menunjukkan. Cuma yang ada adalah Nabi melazimi zikir selepas salat. Tapi ada tak daripada zikir-zikir selepas salat tu yang hakikatnya adalah doa juga? Jawapannya ada. Begitu. Adalah doa juga. Macam kalau kita zikir selepas salat, kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu adalah zikir istighfar. Tapi istighfar ni termasuk dalam kategori doa ke tidak? Kita kata istighfar ni adalah doa. Doa minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan sebab itu para ulama tafsir sebagai contoh mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syarah ataupun surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, kata Allah. Dan adanya ayat fa idza faraghta fansab. Apa makna fa idza faraghta fansab? Maka ditafsirkan oleh sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni kalau tafsiran beliau ke atas ayat Quran, kedudukannya tinggi. Kedudukannya tinggi. Iaitu tafsiran Ibnu Abbas terhadap Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah fa iza faraghta fansab. Dia kata iza faraghta minas salatil maktubah fansab fid du'a. Terjemahannya, apabila kamu telah selesai daripada melaksanakan salat fardu, maka bersungguhlah kamu dalam berdoa. Tampak? Jadi doa di situ merujuk kepada selepas salat ke tidak? Ia merujuk kepada selepas salat. Kerana jelas Ibnu Abbas kata fa idza faraghta minas salatil maktubah. Apabila kamu telah selesai daripada melakukan salat fardu, fansab fid du'a. Maka bersungguhlah kamu dalam berdoa.
Jadi itu antara pandangan yang menunjukkan bahawasanya tidak salah itu untuk kita ini berdoa selepas salat. Cuma kadang-kadang yang menjadi titik perbezaan pandangan dalam kalangan kita ini adalah bukan pada isu doa, tapi isu doa dengan bentuk beramai-ramai itu. Adakah itu yang dianjurkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Tapi kalau setiap kita masing-masing selepas salat dia pun astaghfirullah secara bersendirian, kerana zikir selepas salat adalah ibadah individu, bukan ibadah jama'i. Dia ibadah individu. Maknanya apa? Setiap orang yang salat dia dituntut untuk berzikir dengan diri dia sendiri. Itu maksud dia. Jadi setiap kita kena sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sekian dan sekian zikir selepas salat. Dan disebutkan di sini sebuah hadis yang menunjukkan anjuran kita berdoa kepada Allah selepas kita puji Allah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Fadalah bin Ubaid ini juga menjadi sandaran dan menjadi dalil bahawasanya kita ini sebelum kita nak meminta sesuatu hajat daripada Allah, kita dituntut untuk memulakan permintaan tersebut, doa tersebut dengan memuji Allah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita perasan, kalaulah ada seseorang tu dia membaca doa, dia mesti akan mulakan doa dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillahirabbil alamin adalah pujian kepada Allah. Selepas dia baca alhamdulillahirabbil alamin, apa yang disebut? Dia pun akan kata apa? Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam kepada Nabi yang paling mulia. Jadi itulah yang dimaksudkan daripada hadis ni. Hadis tu secara teori. Tapi praktikalnya bila kita nak berdoa, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, contoh. Jadi ini yang kita kena jadikan sebagai kelaziman dalam setiap doa kita ini. Yang ambil mudah contohnya adalah kalau kita masuk masjid dan keluar daripada masjid. Masuk masjid ada doa dan keluar daripada masjid pun ada doa. Jadi kita ni disunatkan contohnya nak doa masuk masjid ni apa dia? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan keluar daripada masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tapi itu doa. Tapi apa yang Nabi ajar daripada hadis Fadalah bin Ubaid ni, nak doa, mulakan doa dengan puji Allah dan selawat. Jadi kita pun dari sudut praktikalnya, kita nak masuk masjid, kita kata bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Begitu. Dan orang tanya, ada tak sandaran? Ni dalilnya. Hadis ni, hadis Fadalah bin Ubaid. Jadi, begitulah dengan ketika kita nak keluar daripada masjid, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadli. Begitu. Jadi sebelum nak doa, mulakan doa dengan puji Allah dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai perbahasan tersebut berkait dengan doa selepas salat. Dalam bahasa yang mudah, kalau orang tanya, adakah sabit riwayat yang menunjukkan Nabi SAW melazimi berdoa selepas salat dalam erti kata menghadap kiblat atau menghadap makmum? Kita kata tidak. Tapi secara individu, adakah salah untuk kita berdoa selepas salat? Tidak salah. Bahkan kedua-duanya ada sandarannya. Bahkan banyak zikir-zikir yang kita katakan, contoh Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik tu, sabit juga riwayat ianya dibaca selepas salat. Ia dibaca selepas salat. Baik. Kemudian kita nak pergi kepada topik yang berikutnya, hadirin dan hadirat. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini. Sebagai penutup bagi salat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke arah kanan Nabi. Begitu. Maknanya assalamualaikum warahmatullah. Itu makna memberi salam ke arah kanan.
Memberi salam ke arah kanan. Dengan lafaznya, kata penulis kitab, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Namun, yang kita katakan rukun apa dia? Rukun adalah ucapan salam yang pertama. Dan atas faktor inilah ulama-ulama fiqh kata, seringkas-ringkas salam, apa dia? Assalamualaikum sahaja. Tapi disebut oleh Nabi yang mana? Assalamualaikum warahmatullah. Maka yang afdalnya kita mengikut apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Tapi kalau orang tu kata Assalamualaikum, baik tak? Baik. Cuma ada yang lebih baik. Kalau orang kata, kalaulah dia sebut Assalamualaikum, adakah salatnya sah? Kita kata salatnya sah. Kerana apa? Kerana seringkas-ringkas salam adalah Assalamualaikum. Macam kita lah nak bagi greeting kepada sesama kita. Kita cakap Assalamualaikum warahmatullahi ke? Assalamualaikum. Macam tu. Kadang kita Assalamualaikum sahaja. Betul tak? Tapi adakah bila orang kata Assalamualaikum, kita tak kata itu bukan salam? Tak, itu pun salam juga. Jadi kalau seseorang itu, dia mengakhiri salatnya dengan salam yang pertama dengan lafaz Assalamualaikum, kita kata salatnya adalah sah. Begitu. Tetapi yang dilaku oleh Nabi SAW adalah sebutan Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Dan selepas Nabi bagi salam ke arah kanan, Nabi juga memberi salam ke arah kiri. Wa an yasarihi kazalik. Begitulah juga caranya Nabi melakukan pada sebelah kiri Nabi. Iaitu Nabi memberi salam Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan ada tak bacaan tertentu, zikir tertentu ketika salam ni? Kan dahulu kita ada tengok ramai orang yang buat. Bila Assalamualaikum warahmatullah je, dia akan kata Allahumma inni apa? As'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian, ada ke macam tu? Dan wa'udzubika min sakhatika wan nar, contoh. Dia bagi kanan, bagi kiri. Cuma dari sudut riwayat yang sahih daripada Nabi, tiada. Begitu. Tidak ada apa yang dibaca ketika salam yang pertama atau salam yang kedua, iaitu ke arah kanan atau ke arah kiri, kita kata memadai dengan sebutan salam sahaja. Itu lebih afdal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cuma dari sudut hukum fiqh, salam yang kedua ini adalah sunat. Dalam erti kata, sekiranya seseorang itu tidak menyebutnya, melafazkannya, maka salatnya tetap sah. Cuma yang afdal adalah dia buat. Begitu. Yang afdal adalah dia buat. Iaitu mengucapkan salam. Kenapa kita kata afdal? Kerana itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan wa khairul hadyi hadyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Hadza kana fi'luhu ratib. Ini adalah perbuatan kebiasaan Nabi, iaitu memberi salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah ke arah kanan dan ke arah kiri. Ini adalah perbuatan kelaziman Nabi SAW dalam salat baginda. Rawahu anhu 15 sahabiyan, yang mana perbuatan ini diriwayatkan daripada Nabi oleh lebih kurang 15 orang sahabat Nabi. Begitu. 15 orang sahabat Nabi meriwayatkan beginilah kaifiatnya Nabi memberi salam, dan lafaz yang baginda gunakan adalah Assalamualaikum warahmatullah. Waqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu taslimatan wahidah tilqa'a wajhi. Ada riwayat yang menunjukkan ataupun ada diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi hanya memberi satu kali salam sahaja. Iaitu baginda hanya melafazkan sekali salam sahaja. Dan disebutkan di sini tilqa'a wajhi. Apa makna tilqa'a wajhi? Tilqa'a wajhi ini Nabi memandang ke arah hadapan.
maknanya Assalamualaikum warahmatullahi, wajah Nabi mengarah ke depan. Itu maksud tilqa wajhi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jadi apabila Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Itu je. Dia tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tetapi kata penulis kitab, walakin lam yasbut anhu zalika min wajhin sahih. Tidak ada riwayat yang sahih yang sabit menunjukkan kepada hal tersebut. Ada riwayat betul, tapi macam kita jelas. Adakah semua yang kita katakan ada riwayat itu betul? Tak semestinya. Kerana ada riwayat satu isu. Riwayat sahih ke tidak sahih, isu yang kedua. Itu yang kita kena jelas. Yang ni yang kadang-kadang ada sebahagian orang, sikit-sikit ada dalam kitab, ada dalam kitab, ada dalam kitab. Itu je hujah dia. Tapi isunya bukan ada dalam kitab ataupun tidak ada dalam kitab. Tapi isunya adalah apa? Adalah tepat ke tidak tepat perkara tersebut. Begitu. Sebab kalau kita nak melihat kepada apa yang ada dalam kitab, memang kita akan jumpa banyak benda-benda yang ada dalam kitab. Antaranya sebagai contoh, kalau seseorang tu melakukan perbuatan sekian dan sekian ni, rezeki dia sempit. Dia akan jatuh miskin. Itu. Antaranya, tidur dalam keadaan tanpa seurat benang. Itu. Ada dalam kitab. Maknanya kalau dia tidur tak pakai apa-apa, miskin dia. Allah kita kata. Miskin, boleh jadi miskin. Kalau orang tu rasa dia miskin, tak pasal-pasal orang kantoi lah dia. Tapi rupanya, tapi kalau orang kata ada dalam kitab, kita kata ada dalam kitab. Kitab apa tu agak-agak? Kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum oleh Al-Imam Az-Zarnuji, Burhanuddin Az-Zarnuji. Ta'limul Muta'allim ni kalau kita biasa dengar, dalam bahasa Melayunya dipanggil pelita apa? Pelita penuntut. Biasa dengar tak kitab pelita penuntut yang diajarkan di pondok-pondok tu? Itu. Memang ada dalam kitab. Dia adalah terjemahan daripada kitab Ta'limul Muta'allim. Yang mana secara asas Ta'limul Muta'allim ni kitab yang baik. Itu. Kitab yang baik nak bicara berkenaan dengan ciri-ciri menuntut ilmu. Ciri-ciri menuntut ilmu. Tetapi ada dalam kitab perkara-perkara sebegitu. Jadi kita katakan, adakah bermudahan sahaja kita menerimanya? Tidak. Ini yang kita katakan, kita ni bila kita belajar, kita kena ada kritis. Itu. Kita kena kritis. Tidak telan bulat-bulat dan tidak terima secara sembrono. Terima bulat-bulat, bahaya. Tapi sebaliknya kita diajar untuk kita ini membuat penilaian. Begitu. Membuat penilaian. Macam tu juga dengan saya baca dalam sebuah kitab. Apa tah nama kitab tu? Tapi saya ingat saya beli masa pesta buku baru-baru ni. Tak adalah baru-baru, bulan 5 itu kan pesta buku. Ya ke bulan 5? Saya bulan berapa tah saya pun tak ingat. Bulan 5 tak? Kalau tak silap lah. Jadi waktu pesta buku lah mudahnya. Jadi saya beli satu buku tu. Dan penulisnya ialah dari kalangan ulama' Yaman. Dari kalangan ulama' Yaman. Dalam buku tu lah yang memberikan anjuran, kalaulah orang tu nak selamat dalam kubur daripada azab kubur, maka dia kena ambil batu 7 biji dan dibaca surah Al-Qadar padanya. Dan masukkan batu 7 biji itu ke dalam kubur tersebut. Memang. Dulu pun viral juga dalam 2016 ke 2017 dulu isu tanah kubur ni. Bukan yang cerita tanah kubur tu. Tok Adi tu cerita lain. Tapi yang ni isu masukkan batu dalam kubur dan dibaca dengan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baca surah Al-Qadar. Daripada sudut orang kita, kalau dia kata, oh ni ada dalam kitab. Macam tu. Tapi kritislah. Maknanya ada dalam kitab satu isu. Tapi adakah sandarannya terhadap hal ni yang menunjukkan kalau kita buat, fadilatnya sekian dan sekian. Begitu. Jadi sama juga dengan isu bagi salam menghadap ke depan ni. Memang ada riwayat. Tapi penulis kitab kata, riwayat tersebut tidak sahih. Tidak sahih. Selesai kepada perbahasan tersebut. Kemudian kita nak pergi kepada perbahasan yang berikutnya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Masih lagi berkait dengan salat. Faslun fi haddihi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi fi salati.
fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi berkenaan dengan doa di dalam solat. Petunjuk Nabi berkenaan dengan doa di dalam solat. Begitu. Dan sebagaimana yang kita telah sebut, bahawasanya dalam solat ni banyak tempat Nabi berdoa. Tetapi kita nak tengok apa antaranya doa-doa tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi fayaqul. Nabi ni berdoa di dalam salat baginda dan baginda membaca, iaitu doa yang baginda baca adalah Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal maghrami wal ma'tham. Minal maghram wal ma'tham. Dalam sebahagian riwayat minal ma'thami wal maghram. Dia macam terbalik. Tapi ini standard, ini biasa berlaku dalam periwayatan hadis. Dan terjemahannya, doa ni adalah doa Nabi meminta perlindungan Allah Ta'ala daripada 4 perkara. Cuma tak disebutkan tempatnya di mana di sini. Tapi dalam riwayat yang lain menunjukkan dan mengisyaratkan bahawasanya bacaan doa ini minta perlindungan yang 4 ni adalah sebelum apa? Sebelum salam. Sebelum salam. Maknanya selepas tasyahud akhir itu, selawat ke atas Nabi, kemudian baca doa ni dulu, kemudian barulah bagi salam. Begitu. Dia macam contoh kalau kita baca selawat Ibrahimiyah. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sepatutnya orang bagi salam. Tapi kita hold dulu dan diisi ruang tersebut dengan doa yang ni. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. Terjemahannya apa? Ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu ataupun aku memohon perlindunganmu daripada azab kubur. Daripada azab kubur. Sebenarnya, bila sahih hadis ni, maka inilah dalil wujudnya azab kubur. Kerana apa? Kerana Nabi SAW yang meminta perlindungan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Dan azab kubur ini dia benda gaib. Dan Nabi kita SAW tidak mengetahui perkara gaib. Tetapi apabila Nabi menyebut berkenaan dengan perkara gaib, itu adalah ilmu Nabi yang dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah sebut dalam surah An-Najmi, وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Nabi ini tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Melainkan apa yang baginda cakap adalah wahyu. Wahyu ni datang daripada siapa dia? Daripada Allah. Dituju dan diutus kepada Nabi SAW. Maka Allah yang memberitahu akan kebenaran dan kewujudan azab kubur. Itu dan ini kerana apa? Kerana itu adalah perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib. Sebab apa kita sebut hal ini? Kenapa saya selitkan perbahasan tentang ini? Kerana dalam kalangan masyarakat di negara kita ini, ada golongan yang menolak kewujudan azab kubur. Dia menolak kewujudan azab kubur. Dulu kalau tuan-tuan perasan, ada satu majalah yang terkenal. Majalah apa? Mastika tu itu lain. Ini majalah nama dia Al-Islam. Pernah dengar majalah Al-Islam? Al-Islam, kalau kita yang kebelakangan ni, majalah Solusi kan. Sebelum tu majalah I. Ada tak majalah I? Famous juga tu. Majalah I. Majalah You tak ada kot.
Mastika tu. Tapi yang tu kita kata majalah Al-Islam, maknanya yang genre dia adalah Islamik. Ini majalah Ai, Solusi dan juga Al-Islam ni. Jadi dalam Al-Islam tu dia ada banyak pandangan yang agak kontroversi sedikit. Sebab itu sekarang dah tak ada dah majalah tu setahu saya. Dia ada kaitan dengan saudara Astora Jabat, majalah tu. Jadi sebab tu dia agak, isi-isi kandungan dia agak kontroversi. Dan antara yang pernah dibahas adalah isu azab kubur. Isu azab kubur. Jadi kita tahu bahawasanya kadang mereka ni perbicaraan azab kubur ni sabit dengan hadis mutawatir ke, hadis ahad ke. Adakah hadis ahad boleh digunakan sebagai sandaran dalam isu akidah? Begitu. Ini antara topik-topik perbahasan. Kemudian mula-mula nampak ilmiah, tapi lama kelamaan dia mula masuk logik akal dia. Dia kata kalau kita ni mati dalam kapal terbang meletup, bila masuk kuburnya? Jadi tak ada azab kubur. Kalau orang dulu-dulu pergi haji, naik kapal, jadi pertengahan jalan, dalam atas laut, mati, maka dicampak ke dalam laut. Mana ada azab kubur? Azab laut adalah. Jadi nampak dia punya logik-logik akal dia. Tapi sebenarnya bila kita katakan dalam hal ni, hakikatnya yang memberitahu kita ni tentang kewujudan azab kubur adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada azab kubur. Dan banyak lagi riwayat-riwayat sebenarnya yang menguatkan kewujudan azab kubur ni. Antaranya dalam surah Taha itu yang mana Allah kata, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Sesiapa yang berpaling daripada zikir kepadaku, buat dirinya kehidupan yang sempit. Lalu ulama-ulama tafsir, kalau kita lihat dalam tafsir At-Tabari dan seumpamanya, kita akan jumpa kenyataan kehidupan yang sempit adalah azab kubur. Azab kubur. Jadi ini antara pandangan-pandangan para ulama yang menggunakan nas, sandaran dan seumpamanya. Dan begitu juga dengan hadis pacak pelepah tamar tu. Bahawasanya hadis tersebut juga hakikatnya adalah menceritakan tentang kewujudan azab kubur. Bahawasanya ada dua orang lelaki, innahuma la yu'azzaban. Kedua lelaki itu kata Nabi SAW sedang sedang diazab, sedang diseksa. Jadi ada tak azab kubur? Ada, dan Nabi tahu mereka sedang kena azab. Kemudian Nabi kata amma ahaduhuma kana yamshi bin namimah. Salah seorang daripada penghuni kubur yang kena azab tu, dia ni berjalan dengan mengadu domba. Mengadu domba ni maknanya suka gosip, suka memfitnah, ataupun dia jadi batu api. Itu perangai macam tu, batu api. Dia pergi dekat A, dia melaga-lagakan tentang B. Dia pergi dekat B, dia cerita tentang A macam-macam. Akhirnya A dan B berbalah dan bergaduh. Itu nama dia namimah. Dan menyebabkan pelaku dia kena azab. Bukan di neraka, dalam kubur lagi dah kena azab. Kemudian yang keduanya adalah lelaki yang tidak membersihkan kemaluannya selepas dia buang air kencing. Maknanya selepas dia buang air kecil, dia kencing, dia tak bersihkan kemaluan dia, maka dia pun kena azab juga dalam kubur. Itu antara dalil yang menunjuk bahawasanya wujudnya azab kubur. Jadi ini sebenarnya kita kena jelas dalam hal ni, bahawasanya kita kena beriman dengan azab kubur. Dan berimannya kita dengan azab kubur adalah cabang daripada berimannya kita dengan perkara gaib. Beriman dengan perkara gaib. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, antara doa Nabi SAW, wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Al-masih ad-dajjal. Dan satu lagi manusia hamba Allah yang digelar sebagai Al-Masih adalah siapa dia? Nabi Isa. Yang kita katakan Nabi Isa Al-Masih. Tapi Dajjal pun Al-Masih Dajjal juga. Jadi dahulu kita pernah sebutkan perbezaan di antara dua Al-Masih ini. Bahawasanya Al-Masih bagi Nabi Isa adalah Nabi Isa ni memadamkan kekufuran. Itu makna dia. Nabi Isa AS ni digelar sebagai Al-Masih kerana dia menghapus dan memadamkan kekufuran. Manakala Dajjal ini, kenapa dia digelar sebagai Al-Masih Dajjal? Kerana salah satu matanya buta. Jadi kita kata begitu. Iaitu dipadam. Maknanya matanya buta. Itu maksud. Jadi bila mata buta ni, dia ni dipadamkan mata dia. Dia dihilangkan
fungsi mata dia. Itu namanya Al-Masih. Jangan kita ingat Al-Masih Dajjal dengan Isa Al-Masih ni adik-beradik ke? Sebab ada nama Al-Masih. Tak. Tapi dua Al-Masih perkataan sama tetapi maksud dan hakikatnya berbeza. Dan ini pun Nabi minta perlindungan Allah Ta'ala juga. Tapi Nabi ni kita kena tahu. Yang Nabi ni dia bukan semata doa, tapi Nabi buat juga usaha. Iaitu kadang-kadang kita ni doa je tapi usaha tak. Doa nak kaya, tapi kerja malah. Contoh. Macam mana nak kaya? Nak cari duit malah. Macam-macam alasan. Sedap tidur lah, musim hujan lah. Katil empuk lah, tilam sedap. Allah. Tapi kita banyak alasan. Tapi Nabi SAW, dia doa minta perlindungan tu dia buat. Tapi banyak usaha Nabi yang lain untuk menyelamatkan diri daripada Dajjal. Fitnah Dajjal. Dan antara yang dilakukan adalah baginda SAW membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi itu. Secara khususnya 10 yang pertama dan 10 yang terakhir. 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir. Kerana fadilatnya usima minad dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, dia akan dipelihara dan dijaga oleh Allah Ta'ala daripada fitnah Dajjal. Jadi sebab tu kita kena lazimi bacaan surah Al-Kahfi ini dan juga hafalan berkenaan 10 yang pertama dan 10 yang terakhir. Adapun nak dapat fadilat hari Jumaat dan malam Jumaat, dia kena baca surah Al-Kahfi secara keseluruhan. Tak boleh 10 ayat pertama je. Tak boleh. Dia tak dapat fadilat tersebut. Semua nak mudah je tak. Tapi dia kena baca 110 ayat. Baru dia dapat fadilat bacaan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Sama ada malam Jumaat atau siang hari Jumaat. Kalau malam Jumaat dah bermula dah apabila masuk maghrib tadi. Dan malam Jumaat akan tamat apabila masuk waktu subuh sebentar nanti. Dan masuknya waktu subuh bermulanya siang Jumaat. Dan masuk maghrib petang esok tamatnya siang hari Jumaat. Jadi in between ini, malam dan siang ini, kita membaca surah Al-Kahfi dan hukumnya adalah sunat. Dan antara fadilatnya hadirin dan hadirat, kita juga mendapatkan ganjaran, kelebihan, terpelihara daripada fitnah Dajjal itu. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku juga ya Allah memohon perlindunganmu daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan fitnah di sini merujuk kepada apa? Fitnah di sini merujuk kepada ujian. Merujuk kepada ujian. Maknanya kita mohon perlindungan Allah daripada ujian kehidupan dan ujian kematian. Dan kita tahu bahawasanya dalam hidup kita ini, kita akan berdepan dengan ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Tuhan yang menciptakan mati dan hidup untuk dia menguji kamu siapakah dari kalangan kamu yang paling baik amalan dia. Jadi Allah kata allazi khalaqal mauta, dia ciptakan mati dan hidup untuk dia uji. Jadi maknanya ada tak ujian kematian? Ada. Ada tak ujian kehidupan? Ada. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu fitnah, sebagai suatu ujian. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kami akan uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Itu. Itu hakikat kehidupan kita ini. Sebab itu hadirin dan hadirat, tidak ada dalam kalangan kita ni yang sepanjang dia hidup sehingga ke hari ini, hidup dia susah je. Ada ke? Tak ada. Takkan tak pernah rasa senang? Takkan tak pernah rasa gembira? Takkan tak pernah rasa seronok? Dia mesti akan ada waktu yang dia rasa tenang dan senang dan rasa gembira. Dan tidak ada juga orang yang dari kalangan kita ni yang 30 tahun hidup, 40 tahun hidup, 50, 60 tahun hidup. Hidup dia rasa susah sahaja. Itu pun tak ada juga.
Tak ada yang ada rasa susah sepanjang masa dan tak ada yang rasa gembira sepanjang masa. Mungkin kalau dia gembira sepanjang masa ni, dia ditempatkan di hospital gembira kot. Kalau adalah hospital bahagia, hospital gembira. Jadi sebab dia gembira sepanjang masa. Tapi itu hakikat normal manusia ni, dia akan ada rasa senang dan dia akan rasa susah. Kerana dia akan diuji dengan dua ujian tersebut. Jadi itulah yang Nabi SAW minta perlindungan ni daripada ujian kehidupan dan ujian kematian. Bukan maksudnya kita ni tak boleh diuji tak. Diuji satu isu. Tapi kita khawatir kadang-kadang ujian tu menyebabkan kita gagal nak kawal diri kita. Contoh, ada orang diuji dengan harta yang banyak. Dia gagal kawal, harta dia bawa dia kepada neraka Allah. Ada juga. Itulah makna dia fitnah tu. Tu yang kita minta perlindungan tu. Dan ada orang diuji dengan sakit. Bila dia sakit, dia tak sabar, dia marah kepada Allah, dia memusuh kepada Allah. Akhirnya boleh jadi dia mati dalam kufur. Boleh jadi. Jadi sebab itu kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada fitnah kematian dan kehidupan. Maknanya bukan hidup ni tak kena uji, kena. Tapi takut kita ni gagal dalam mengawal ujian tersebut. Mengawal diri kita ini semasa menghadapi ujian. Kemudian Allah Ta'ala ni, sudah Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham, atau al-ma'thami wal maghram. Iaitu doa berkenaan dengan jauhkan diri daripada hutang kepada orang lain. Dalam erti kata, supaya diri kita ini tidak diikat dengan belenggu hutang. Itu. Dan ini adalah 4 doa yang dibaca oleh Nabi SAW dan para ulama mengatakan ia dibaca sebelum salam. Sebelum salam. Sebahagian riwayat ditambah satu lagi, iaitu azab neraka yang tak disebut oleh saya tadi. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar. Itu. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Begitu. Selesai yang tu, kita nak pergi kepada yang berikutnya. Wa kana yaqulu fi salatihi aidan, antara yang baginda baca di dalam salat baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu doa Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi' fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Pendek je. Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah kau ampunkan apa? Dosa aku. Wa wassi' fi dari, kau lapangkanlah buatku pada rumahku. Dan kemudiannya wa barik li fi ma razaqtani, dan kau berkatilah aku ni pada perkara yang kau rezekikan kepadaku. 3 permintaan. Pertama berkenaan dengan dosa, Nabi minta Allah ampunkan. Yang kedua berkenaan dengan rumah kediaman, Nabi minta Allah lapangkan. Dan yang ketiga pada rezeki kurniaan, Nabi minta Allah berkatkan. Itu. Jadi itu hajat-hajat kita juga, supaya Allah ampunkan dosa kita dan lapangkan kita pada rumah kita. Demikian Allah berkat kita pada semua rezeki yang Allah kurniakan kepada kita ini. Allah kurniakan kita umur, kita nak umur yang berkat. Dalam arti kata Allah kurniakan kita masa, maka kita nak masa yang berkat. Allah kurniakan kita kesihatan, maka kita nak kesihatan yang berkat. Allah kurniakan kita ini harta, maka kita nak harta yang berkat. Dan berkat ni adalah kebaikan yang banyak, dalam arti kata semua itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Semua rezeki dia tidak akan jadi berkat sehinggalah kita gunakan rezeki itu di jalan ketaatan kepada Allah. Baru dia jadi berkat. Nak dapat kereta berkat, tapi tak pernah bawa kereta pergi masjid. Tak berkat kereta. Tak berkat motor. Yang kita tak guna pun kenderaan nikmat rezeki itu di jalan ketaatan kepada Allah. Jadi sebab itu macam kita nak duit berkat, tapi tak pernah pun sedekah. Macam mana nak berkat? Duit, harta kita. Jadi kena untuk dapatkan keberkatan. Keberkatan ni itulah cara dia. Kita gunakan rezeki di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara doa Nabi SAW. Dan boleh juga dibaca doa ni ketika sujud. Ketika apa?
ketika sujud. Kerana sujud adalah tempat paling utama untuk kita berdoa di dalam salat kita ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, berikutnya, yaqulu fi sujudihi, antara doa Nabi ketika sujud. Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sebahagian riwayat, Allahumma ati nafsi taqwaha. Yang ni yang kita baca tadi, Rabbi a'ti nafsi taqwaha. Sama aja maksud dia. Allahumma Rabbi, sama aja. Ati, a'ti, sama sahaja. Nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Terjemahannya apa? Wahai Tuhan, iaitu wahai Allah, kau kurniakan kepada diriku ketakwaannya. Maknanya biarlah diri kita ini menjadi diri yang bertakwa. Diri yang bertakwa. Dan apa makna takwa, hadirin dan hadirat? Kita kata takwa ni ada dua ciri dan dua sifat. Iaitu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi kalau kita buat apa yang Allah suruh kita, maka itulah takwa. Allah suruh kita salat, maka kita salat. Maka salat adalah takwa. Dan kalau kita meninggalkan segala larangan Allah, itu pun adalah takwa juga. Maksudnya kita tak mencuri, kita tak cakap bohong, kita tak menipu, kita tidak berzina, na'udzubillah. Jadi ini menunjukkan takwa kita kepada Allah. Nampak? Dan saya selalu sebut bahawasanya takwa, kata nama yang sama baginya adalah amal apa? Amal saleh. Amal saleh. Jadi amal saleh adalah takwa dan takwa adalah amal saleh. Kalau takwa ni buat dan tinggal, buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah cegah, maka demikianlah amal saleh ni juga merujuk kepada buat dan tinggal. Itu. Kalaulah kita buat secara berlawanan, iaitu yang tadi buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Yang ni dia buat apa yang Allah larang dan dia tinggal apa yang Allah suruh. Maka yang ni lawan bagi amal saleh, lawan bagi takwa adalah maksiat. Adalah maksiat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi Nabi SAW kata dalam sujud, Allahumma a'ti ataupun Rabbi a'ti nafsi taqwaha. Ya Allah, kau bagi jiwa aku ni jiwa yang takwa. Jadi supaya jiwa ni jadi jiwa yang bertakwa. Jiwa yang buat segala perintah Allah dan tinggal segala larangannya. Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Kau bersihkanlah jiwaku ya Allah. Bersihkan jiwa. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkannya. Iaitu siapakah yang boleh menyucikan jiwa dengan sebenar-benar suci? Kita kata Allah. Allah yang membersihkan jiwa ini. Sebab itu kalau kita nak bersihkan jiwa kita, kita kena kembali kepada Allah. Itu hakikat dia. Kalau orang tu benar-benar dia nak bersihkan jiwa dia, dia kena kembali kepada Allah. Apa kata Allah? Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Maknanya, dalam satu terjemahan, telah berjayalah orang yang membersihkan dirinya. Wa zakara asma rabbih fasalla, dia zikir, dia sebut nama Allah, nama Tuhannya, lalu dia pun mendirikan salat. Dan kemudian Allah kata apa? Qad aflaha man zakkaha. Itu tadi. Wa qad khaba man dassaha. Berjayalah orang yang membersihkan jiwa dia, nafsu dia, diri dia. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah, binasalah orang yang merosakkan jiwa dia, diri dia. Begitu.
anta waliyuha wa maulaha, dan engkau adalah Tuhan yang menjaga dan memelihara jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha. Dan wali ni adalah penjaga. Macam kita kata wali nikah bagi anak perempuan adalah bapa dia ataupun datuk dia, belayah. Ini wali mujbir. Kenapa nama dia wali? Wali ni jaga. Itu maksud dia. Di bawah jagaan dia. Jadi bila nak baca doa ni? Dalam sujud. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ataupun hadis yang kita baca, Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kata penulis kitab, وقد تقدم ذكر بعض ما كان يقول في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع. Dan kita telah sebutkan sebelum ini beberapa bacaan-bacaan doa yang dibaca oleh Nabi ketika rakaat, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, serta ketika i'tidal Nabi SAW. Jadi semua itu kita telah sebutkan apa yang Nabi baca ketika rakaat, ketika i'tidal, ketika sujud, dan juga ketika duduk di antara dua sujud. Jadi yang ni yang disebutkan oleh, yang kita sebutkan 3 doa ni adalah doa yang belum disebutkan sebelum ni. Itu maksud dia. Doa yang belum disebut sebelum ini. Iaitu yang kita kata tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr itu. Dan juga Allahumma ghafir li dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Dan juga Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan semua ni Nabi SAW baca di mana? Di dalam salat. Gitu. Jadi sama ada sebelum salam ke, dalam salat juga. Sama ada dalam sujud ke, dalam salat juga. Nampak? Dan yang terakhir kata Nabi SAW, saya minta maaf, kata penulis kitab, wal mahfuz fi ad'iyatihi sallallahu alaihi wasallam fi salati kulliha bilafzil ifrad. Terjemahannya, riwayat-riwayat yang mahfuz. Apa makna mahfuz? Yang terpelihara. Riwayat-riwayat yang terpelihara, maknanya yang sahih lah, yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa yang Nabi baca dalam salat dibaca dengan lafaz tunggal, lafaz ifrad. Lafaz tunggal ni, tengok, Nabi tak kata Allahumma a'tina ataupun Rabbi a'tina tu. Ataupun Rabbi a'ti nafsina atau nufusina. Nabi tak kata begitu. Nabi tak kata Allahumma ghafir lana dhunubana wa wassi' lana fi darina wa barik lana fi ma razaqtana. Tapi riwayat tu yang sampai kepada kita, Nabi baca riwayat dengan lafaz apa? Tunggal ke lafaz jamak? Lafaz tunggal. Allahumma ghafir li. Nabi tak kata Allah maghfir lana, Allah maghfir li. Jadi maknanya kalau kita nak baca dalam salat, yang utamanya adalah kita baca doa tu dengan lafaz tunggal juga. Tengok macam yang Nabi kata dalam doa iftitah tu, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Doa Nabi ketika sujud, Allahumma ghafir li dhanbi kullahu diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa sirrahu wa alaniyatah. Nabi ajar kepada Abu Bakar untuk baca doa dalam sujud, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Nampak? Semua tu diri aku. Kemudian Nabi SAW baca doa ketika sujud sebagaimana riwayat Aisyah, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Kemudian Nabi ajar doa kepada Muaz bin Jabal, la tad'anna fi duburi kulli salatin min an taqul Allahumma a'inni ka'inna. Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tengok, semua tu dengan lafaz tunggal. Mana itu lebih afdal untuk kita ini baca di dalam salat kita. Dan banyak lagi lafaz-lafaz yang lain. Seperti contoh, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini, zikir ketika duduk di antara dua sujud. Itu semuanya menunjukkan apa dia? Menunjukkan yang sabit, yang sahih
yang sampai kepada kita daripada riwayat-riwayat yang terpelihara, bahawasanya semua doa Nabi SAW di dalam salat baginda ini datang dengan lafaz tunggal. Begitu. Tidak dengan lafaz plural atau jamak atau kata banyak, tetapi sebaliknya datang dengan lafaz tunggal. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi di dalam ni dia ada satu lagi perbahasan fasal yang berikutnya, iaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi mura'ati ahwalil ma'mumin. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi dalam meraihkan keadaan makmum-makmum di dalam solat berjamaah. Jadi dalam perbahasan ni nanti kita akan cerita berkenaan dengan macam mana Nabi ni meraihkan situasi dan keadaan jemaah yang solat di belakang Nabi, yang solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya merasakan bahawasanya perbahasan ni wajar diberikan satu slot yang khas. Maknanya bukanlah malam ni kerana kita dah pukul 10.30. Oleh kerana itu insya-Allah kita akan jadikan topik ni pada kuliah akan datang. Lagipun malam ni orang mungkin nak balik kampung, dah tak sabar nak mengundi. Jadi atas faktor itu kita pun berhenti pada pukul 10.30 pada malam ini. Kita tak berhajat nak menyambung perbahasan kita insya-Allah. Jadi saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.